Pelajar, kita masih berada di bab 1 tapi subtopik yang ke-5 iaitu ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Apabila ciri-ciri kesamaan atau perbezaan dapat dikesan, masalah boleh dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Lebih banyak corak yang kita temui, maka lebih cepat dan mudah masalah dapat diselesaikan. Dua situasi yang berikut menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh dua buah syarikat yang berlainan. Teliti kedua-dua situasi yang diberikan dan kenal pasti kesamaan yang wujud dalam kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kedua-dua situasi ini. Baik, kita lihat situasi yang pertama. Ini contoh saya ambil dalam buku teks muka surat 13. Situasi pertama ialah syarikat berkaitan dengan syarikat pembungkusan. Anda ialah penyelia di sebuah syarikat pembungkusan. Terdapat 10 bungkusan seperti dalam raja di bawah yang perlu dibungkuskan dalam 4 kotak iaitu kotak A, kotak B, kotak C dan kotak D. Kotak yang disediakan mempunyai ketinggian 200 cm. Kaedah yang paling efisien untuk memasukkan semua bungkusan ke dalam kotak A, B, C dan D telah ditunjukkan dalam raja 1.13. Iaitu raja ini 1.13. Jadi saya akan tunjuk jalan kerja langkah demi langkah memasukkan semua bungkusan ini ke dalam kotak A, B, C, D. Kita ada 4 kotak iaitu A, B, C dan D. 4 kotak. Kotak A, kotak B, kotak C dan kotak D. Ada 4 kotak. Saya namakan ni A, B, C, D. Tinggi bagi setiap kotak ialah 200 cm. Tinggi kotak 200 cm. Di sini ada 10 bungkusan. Nombor-nombor ini ialah tinggi bungkusan. Contoh ini 120 cm, ini 110 cm, ini 100 cm, 90 cm. Semua ini adalah tinggi bagi bungkusan. Jadi mula-mula kita akan cari bungkusan yang paling besar dan bungkusan yang paling tinggi. Kemudian masuk ke dalam kotak yang pertama. Kita guna ini kotak yang pertama. Kita guna kotak yang pertama. Setiap kotak ini akan digunakan. Kita akan guna semua kotak di sini satu demi satu. Jadi saya mula dengan kotak yang pertama, kotak A. Ini kotak A, kotak A. Saya masukkan bungkusan yang paling besar. Saya cari bungkusan yang paling besar ini. 120. Jadi 120 cm ini bungkusan saya masuk ke dalam kotak yang pertama iaitu A. Jadi sini saya tulis 120. Bungkusan dengan tinggi 120 cm. Kemudian saya cari bungkusan yang paling tinggi. Yang ni dah masuk ke dalam kotak A. Jadi ini saya potong. Seterusnya saya cari bungkusan yang paling tinggi. Di sini tinggal 9 bungkusan. Jadi bungkusan yang paling besar ini 110. 110 ni saya nak masuk dalam kotak A. Jadi tak muat. Maksudnya tidak ada ruang yang mencukupi untuk bungkusan ini. Kotak A tak ada ruang yang mencukupi untuk bungkusan 110 cm. Kalau tak cukup ruang, saya terpaksa guna kotak yang kedua ini B. Nombor 2, kotak kedua. Jadi saya masukkan bungkusan 110 cm ke dalam kotak kedua. Okey, lepas tu saya pilih. Sini tinggal 8 bungkusan. Saya pilih bungkusan yang tertinggi lah. Bungkusan yang paling besar. Jadi saya nampak ini 100 cm. Saya ambil bungkusan ini nak cuba masuk ke dalam kotak yang pertama, kotak A. Tapi tak muat, maksudnya tidak ada ruang yang mencukupi untuk bungkusan 100 cm. Oleh itu saya pergi semak di kotak B.
tak muat juga, tak ada ruang untuk kotak, tak ada ruang yang cukup untuk bungkusan ini juga, bungkusan 100 cm. Oleh itu, saya terpaksa guna kotak yang ketiga ni. Kotak ketiga. Saya masukkan ke dalam kotak ketiga, iaitu kotak C lah. Bungkusan ini telah dimasukkan ke dalam kotak C. Seterusnya, di sini masih tinggal 7 bungkusan. Ada 7 lagi bungkusan dan saya pilih bungkusan yang paling tinggi, paling besar. Saya jumpa ini. 90 cm. 90 cm. Jadi bungkusan ini saya cuba nak masuk ke dalam kotak A, tapi tidak ada ruang yang mencukupi. Oleh itu saya pergi cari kotak B. Boleh tak bungkusan ini masuk ke dalam kotak B? Ya, boleh, sebab ini 90 cm sahaja. Jadi saya lukis anak panah ke atas lah, sini. Okey, bungkusan B ini, kotak B ini, kotak B, saya telah tambah, saya telah tambah bungkusan yang baru. Cikgu tambah bungkusan yang baru, iaitu bungkusan yang keempat. Ini 90 cm masuk ke dalam kotak B. Jadi kotak B sudah penuh. Okey, langkah yang seterusnya, kita cari bungkusan yang paling tinggi. Di sini tinggal 6 bungkusan dan bungkusan yang tertinggi ini 80 cm. Saya cuba nak masukkan bungkusan ini ke dalam kotak A. Oh, ada ruang untuk kotak A, ada ruang untuk bungkusan 80 cm. Jadi saya akan masukkan bungkusan 80 cm ini. Saya akan masukkan ini ke dalam kotak A. Jadi ini 80 cm. Dah penuh. Kotak B, kotak A sudah penuh. Seterusnya kita semak. Cari bungkusan yang paling besar. Sini ada lagi 5. Jadi bungkusan yang terbesar, tertinggi ini 70 cm. Jadi 70 cm ini boleh tak masuk ke dalam kotak C? Boleh, sebab ada ruang lagi, ada banyak ruang lagi. Kotak C ada banyak ruang. Oleh itu, kita cuba masukkan bungkusan 70 cm ke dalam kotak C. Okey, seterusnya kita cari bungkusan yang tertinggi. Ini, okey, saya jumpa yang ini. Bungkusan ini 60 cm. Boleh tak bungkusan yang tinggi 60 cm masuk ke dalam kotak C? Tak boleh. Kenapa? Sebab tak muat. Tidak ada ruang lagi untuk bungkusan ini. Oleh itu, saya terpaksa guna kotak yang terbaru. Kotak yang terakhir iaitu D. Kotak D. Kita letak bungkusan ini ke dalam kotak D. 60 cm. Okey, seterusnya kita semak. Tak ada ruang, saya tambah sini. Semak. Oh, ada lagi 3 bungkusan yang tinggal. Jadi saya ambil bungkusan ni 50 cm. Tinggi 50 cm. Saya semak. Boleh tak bungkusan tinggi 50 cm kita masuk dalam kotak C? Tak boleh. Kenapa? Sebab tidak ada ruang yang mencukupi. Jadi saya cuba masuk dalam kotak yang keempat, iaitu kotak D. Macam ni. Kotak D ada ruang 50 cm di sini. Seterusnya kita semak. Okey, saya ambil ini. Baik, saya ambil ini 50 cm. Tinggi bungkusan 50 cm. Saya masuk ke dalam kotak C ke D? Kotak D.
Kenapa? Sebab kotak C tak ada ruang lagi untuk bungkusan 50 cm, tapi kotak D masih ada ruang. Jadi, saya cuba masukkan ini ke dalam kotak D. Akhir sekali, tinggal bungkusan yang terakhir yang terkecil ini 30 cm, tinggi 30 cm. Bungkusan ini kita masuk ke dalam kotak C. Sebab kotak C ada ruang untuk bungkusan 30 cm. Sini, okey, tadi 70 cm, 100 cm, 30 cm. Kenapa tak masuk dalam kotak D? Bungkusan 30 cm boleh masuk dalam kotak C dan kotak D. Kenapa cikgu tak masukkan bungkusan 30 cm ke dalam kotak D? Sebab kita kena ikut urutan. Maksudnya kita ambil ini 30 cm, bungkusan 30 cm ini, cuba tengok di antara C dan D. Kita semak C dahulu. Kalau C ada ruang untuk 30 cm, jadi kita kena masukkan C ni kita kena masukkan 30 cm ni ke dalam C. Kalau kotak C tak ada ruang untuk 30 cm, barulah kita pindah ke kotak D. Jadi, selesailah ini jalan kerja, selesailah pembungkusan dalam kotak. Ni A, B, C, semua ni adalah jalan kerja. Ini adalah jalan kerja kita masukkan bungkusan ke dalam kotak. Okay, seterusnya kita lihat contoh yang kedua, situasi yang kedua. Ini dari buku teks awal muka surat 15. Ini berkaitan dengan syarikat pelancongan. Anda ialah penyelidik sebuah syarikat pelancongan. Syarikat anda telah menerima tempahan untuk membawa pelancong seramai 76 orang daripada 10 kumpulan yang berbeza ke suatu destinasi. Pihak syarikat menyediakan beberapa buah bas pelancongan. Setiap bas boleh memuat seramai 20 penumpang. Anda ditugaskan untuk menyusun penumpang supaya setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Jadual di bawah ini menunjukkan jumlah ahli dalam setiap kumpulan. Berapakah bilangan bas yang diperlukan? Jadi kita semak ada 10 kumpulan. Dan setiap kumpulan mempunyai bilangan ahli yang berbeza. Oleh itu, okey, mula-mula kita cari kumpulan mana satu mempunyai bilangan ahli paling ramai. Ya, kumpulan ini. Bilangan ahlinya 12 orang. Kita ambil ini dulu. Mula dengan kumpulan yang paling besar. Maksudnya kumpulan yang mempunyai bilangan ahli terbanyak. Saya lukis ini bas. Saya mula dari sini. Ini bas yang pertama. Bas pertama, saya masukkan 12 orang ke dalam bas pertama. 12 orang ke dalam bas pertama. Seterusnya, kita cari kumpulan mana satu. Ini dah masuk ke dalam bas pertama. Saya potong. Seterusnya kita cari kumpulan mana satu yang mempunyai bilangan ahli yang ramai, yang ini. Kumpulan 10. Bilangan ahlinya 11 orang. Jadi saya ambil 11 orang ini masuk ke dalam bas pertama atau bas kedua. Kena masukkan ke dalam bas kedua. Bas kedua. Kenapa 11 orang ini tak boleh masuk ke dalam bas yang pertama? Sebab satu bas hanya boleh memuatkan 20 orang penumpang. Oleh itu, ini 11 orang masuk ke dalam bas kedua. Bas pertama tak ada ruang untuk mereka. Jadi, mereka kena pergi ke bas kedua. Ini bas yang kedua.
Kemudian kita cari kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang banyak. Ini kumpulan 7. Bilangan ahlinya 10 orang. So, saya kena lukis bas lagi. Okey, ini 10 orang kena masuk ke dalam bas yang ke-3. Kenapa tak boleh masuk ke dalam bas pertama? Sebab bas pertama tak ada ruang untuk mereka. Bas kedua pun tak ada ruang untuk mereka. Jadi 10 orang ni kena masuk ke dalam bas ke-3 sini. Tulis 10 orang di sini. Selesai. Next. Kemudian cari kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang ramai. Ini kumpulan yang ke-6. Bilangan ahli 9 orang. Jadi 9 orang ni kita ambil dan semak dari bas pertama hingga bas ke-3. Kita semak. Okey, boleh tak 9 orang ni masuk ke dalam bas pertama? Tak boleh sebab tak cukup ruang, tak muat. Oh, pergi ke bas kedua. Boleh tak 9 orang ini masuk ke dalam bas kedua? Boleh. Ngam-ngam. Cukup ada ruang untuk mereka 9 orang. 11 orang ini tambah dengan 9 orang. Jadi 9 orang ini masuk ke dalam bas yang kedua. Siap, betul. Kemudian kita cari kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang ramai ini. Kumpulan yang ke-9 ada 8 orang ahli. Jadi 8 orang ahli ni boleh tak masuk ke dalam bas pertama, bas nombor 1? Boleh. Ada ruang yang cukup untuk mereka. Jadi saya lukis ke sinilah. Ni bas yang pertama tadi, bas yang pertama. Bas pertama tadi belum penuh lagi, belum penuh. Ada ruang, jadi saya masukkan ini 8 orang di sini. Betul. Kemudian kita semak cari kumpulan mana satu. Oh, kumpulan ini mempunyai bilangan ahli yang ramai. Ini 7 orang. Okey, 7 orang ini boleh tak masuk ke dalam bas pertama? Tak boleh. Kenapa? Sebab bas yang pertama sudah penuh 20 orang. Jadi awak semak, boleh tak 7 orang ni masuk ke dalam bas kedua? Tak boleh sebab bas kedua pun sudah penuh. Oleh itu, mereka kena pergi ke bas yang ke-3. Macam ni. Bas ke-3. Bas ke-3, tadi sudah ada 10 orang, ada banyak ruang kosong lagi. Ni 7 orang, masuk ke dalam bas ke-3. Okey, next. Ini saya potong. Lukis di sini. Kita cari lagi. Oh, ada lagi. Ni, kumpulan 8 adalah 6 orang. 6 orang. Okey, kita lukis bas. Ni bas. Okey. Ni 6 orang, boleh tak kamu masuk dalam bas pertama? Tak boleh sebab bas pertama sudah penuh. Boleh tak 6 orang ni masuk ke dalam bas kedua? Tak boleh, penuh. Boleh tak bas ketiga 6 orang ni masuk ke bas ketiga? Tak boleh, tak ada ruang. Jadi kita masukkan 6 orang ini ke bas yang keempat. Potong. Tinggal lagi 3 kumpulan. Kita ambil ni. 5 orang ni masuk ke bas pertama tak boleh, bas kedua tak boleh. Nak masuk ke 5 orang ni masuk ke bas ketiga tak boleh, tak ada ruang. Jadi 5 orang ni kena pergi ke bas yang keempat. Di sini, bas yang keempat. Kemudian, ini ambil kumpulan 4.
Ada 5 orang. Ini 5 orang. Kalau nak masuk ke bas ketiga, tak boleh sebab tak ada ruang yang mencukupi, tak muat. Jadi masuk ke bas keempat lah. Sebab bas 4 ada banyak ruang lagi. Betul. Tinggal lagi 3 orang ini dari kumpulan 5. 3 orang ni kita cuba masuk ke dalam bas yang ketiga. Sebenarnya ni 3 orang boleh masuk ke dalam bas ketiga dan bas keempat. Tapi kita utamakan ini bas ketiga dahulu. Kena penuhkan bas di depan. Penuhkan semua bas yang berada di hadapan. Bas yang terakhir mungkin tak penuh. Mungkin penuh. Jadi 3 orang tu kita masuk ke dalam bas ketiga. Boleh tak saya tulis sini? Tak boleh. Awak kena lukis bas ini, bas ketiga di sini. Tunjuk jalan kerja. Tunjuk jalan kerja ni 3 orang di sini. Okey, ni selesai. Ni jalan kerja. Jalan kerja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah. Kita masukkan setiap kumpulan ini dalam semua bas. Jadi bilangan bas yang diperlukan 4. 4 buah bas. 4 buah bas. Jadi ini jawapan. Next. Kita lihat latihan dalam buku teks awak, muka surat 15. Ni latihan menyusun tempat duduk majlis persembahan. Ada 7 kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kumpulan. Ni nama kumpulan. Tarian inang-inang, tarian zapin, tarian naga dan lain-lain. Dan setiap kumpulan mempunyai bilang ahli yang berbeza. Awak kena tempatkan mereka di 4 buah meja khas. Hanya ada 4 buah meja sahaja untuk mereka. Dan setiap meja dapat memuat 10 peserta. Satu meja maksudnya satu meja ni, satu meja bulat ni boleh muat 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu meja hanya boleh muat 10 orang sahaja. Tunjuk bagaimana anda menyelesaikan masalah ini. Tunjuk di sini bermaksud awak kena lukis macam tadi. Macam apa yang saya buat tadi. Lukis gambar raja. Tunjuk langkah demi langkah. Okey, mula-mula kita cari kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang paling ramai. Jadi di sini ada 2 kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang ramai iaitu tarian inang dan tarian zapin. Jadi saya lukis meja dulu, meja. Ini meja. Biasanya meja bulat kan, meja. Okey, kumpulan, nama kumpulan tarian inang. Bilangan ahlinya 8. Ini meja pertama, meja yang pertama. Kemudian, okey, ini sudah siap, selesai. Kita cari, okey, ini tarian zapin. Tarian zapin, 8 orang juga. Tapi kita guna meja kedua. Kenapa 8 orang dari kumpulan tarian zapin tak boleh duduk meja pertama? Sebab tarian ini meja pertama dah muat 8 orang. Jadi tak boleh masukkan kumpulan yang kedua ini. Tak boleh masukkan kumpulan ini, tarian zapin, ke dalam meja pertama. Jadi kumpulan dari tarian zapin kena masukkan ke meja kedua. Ni 8 orang tak boleh pergi ke meja 1 sebab tak ada ruang, tak muat. Dia kena duduk di meja kedua. Kita cari kemudian kita tarian Sumaza ada 6 orang. Jadi ini 6 orang. Ni 6 orang. Kita semak meja pertama. Boleh tak 6 orang tu masuk meja pertama? Tak boleh sebab meja pertama tak ada ruang, tak muat untuk mereka.
Begitu juga dengan meja kedua. Jadi ini 6 orang. Ni 6 orang. Ni tarian Sumazau. Ni 6 orang kena masuk ke dalam meja ketiga. Tarian Sumazau. Tulis nama kumpulan. Kenapa kena tulis nama kumpulan? Sebab kau tengok ini 8 dan 8. Bilangan ahlinya sama tapi nama kumpulan berbeza. Kita tulislah di sini namanya, ni namanya, nama kumpulan. Dan kita ambil, okey, ni bilangan ahlinya paling ramai. Jadi kita ambil kumpulan tarian daling-daling. Ada 6 orang. 6 orang. Okey, ni 6 orang boleh tak duduk meja pertama? Tak boleh sebab tak muat. Kalau nak duduk meja kedua, tak muat juga. Tu 6 orang kalau nak duduk meja ketiga, tak muat juga. Kenalah duduk meja keempat. Macam ni, meja keempat. Meja keempat. Jadi ni 6 orang tarian daling-daling. Daling-daling. Okey, 6 orang. Next. Tinggal lagi, 3 kumpulan. Kita ambil ni, tarian Bharata Natyam. Ni 4 orang duduk di meja yang semak dari sini. Boleh tak duduk meja pertama? Tak boleh sebab tak muat. Tak boleh juga meja kedua tak muat. Kalau nak duduk di meja ketiga, boleh tak? Boleh. Jadi, itu 4 orang dari tarian Bharata Natyam duduk di meja ketiga. Jadi sini tak ada ruang, saya lukis di bawah, sambung di bawah guna anak panah sahaja. Meja ketiga, meja 3. Tadi meja 3 sudah ada kumpulan yang okey, 6 orang dari kumpulan tarian Sumazau, 6 orang. Jadi sekarang kita tambah lagi 4 orang di sini. Tarian lupa nama dia. Bharata Natyam. Okey, next. Kita ambil, ini sudah potong. Tinggal tarian naga dan tarian ngajat. Jadi saya ambil ini tarian naga. Tarian naga boleh tak kumpulan tarian naga ni duduk di meja pertama? Boleh sebab ada ruang. Jadi saya lukislah meja pertama di sini. Meja 1. Tarian tadi meja 1 sudah ada 8 orang dari tarian inang. Sekarang saya tambah lagi 2 orang. Tarian naga 2 orang. Jadi meja 1 sudah penuh. Okey, tinggal kumpulan terakhir tarian ngajat. Ini 2 orang duduk di meja kedua. Kenapa tak duduk di meja yang ketiga? Sebab meja ketiga sudah penuh. Kenapa tak duduk di meja pertama? Sebab meja pertama sudah penuh juga. Okey, jadi kita letak itu 2 orang di sini. Kenapa? Okey, tarian nanti dulu. Tarian Zapin 8 orang. Ni 2 orang. Tarian ngajat. Ya, ngajat. Okey, kenapa ni 2 orang? Kita tak masukkan mereka ke dalam kumpulan meja 4. Sebab meja 4 pun ada ruang kosong. Kita tak masukkan 2 orang ni ke dalam meja 4 sebab kita kena penuhkan meja di hadapan. Awak kena penuhkan meja di depan dahulu. Oleh itu, saya pilih meja 2. Dah siap. Ini jalan kerjanya. Okey, pelajar, saya nak awak cuba buat ini. Cuba buat soalan ni. Salin soalan ni dalam buku tulis ASK. Kemudian cuba jawab. Cuba buat. Okey, itu saja. Oleh itu kelas kita dah tamat. Terima kasih.